Dah. Malam ini. Kita punya. Oh, itu opening kita. Yeah. Okay, so Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Cybernetics. Bertemu kembali kita di program yang lain, iaitu bersama kami, hos kesayangan anda yang sayang sekali. Selamat datang ke program kita yang terbaru, iaitu Sembang Santai. Kita akan adakan program ni setiap minggu. Kita akan bersama dengan tetamu jemputan dan moderator yang berlainan. So bersama saya Cik Man daripada Diploma Multimedia Kreatif semester keempat. Dan saya Amel, Diploma Hotel and Catering Management semester kedua. Okey, so untuk hari ni kita nak borak pasal apa, Amel? Kita nak borak tentang online. Okay. Tapi kalau kami borak panjang-panjang pun nanti jadi macam penat nak tengok. So itulah kita punya moderator dan kita punya tetamu jemputan kita. So kita persilakan kita punya moderator dulu untuk kenalkan diri. Jadi hari ini saya akan menjadi moderator untuk Sembang Santai. Dan kita akan bersembang tentang topik yang sedang kita hadapi sekarang ni sebagai pelajar dan sebagai pensyarah juga. Dan sebagai college ataupun mana-mana dalam bidang pendidikan. Dan hari ini kita santai je, mana saya akan terlibat sebagai penyoal dan juga kita akan ulas isu ni dengan lebih baiklah, insyaAllah. Jadi itu sahaja pengenalan daripada saya. Dan sekali kembalikan kepada host lah. So kita sebenarnya kita akan borak pasal kelas pasal online, okey. Dan tajuk tu pun online tu dah besar dan kita beri laluan lah sebenarnya untuk moderator kita bercakap dan macam mana untuk memperkenalkan diri dulu. Itu sudah. Dah kenalkan diri dah tadi. Mungkin kita minta tetamu jemputan kita untuk memperkenalkan diri dekat semua yang ada dalam live ni. Okay. So silakan Miss. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Saya Rafiza daripada Corporate Affairs. So hari ini saya dijemputlah untuk bersama-sama anda atas satu tajuk yang besar, genre itu online. Okay, so boleh teruskan? Okay, kita minta Syazim teruskan. Syazim main phone tadi. Okay. Okay, kita mulakan pembincangan kita pada ini. Tajuk kita simple je. Perkhidmatan atas talian ataupun online yang disediakan oleh pihak college kepada pelajar-pelajar ataupun warga cybernetics. Okay, jadi saya straight to the point. Maknanya saya di sini hanya sebagai pemberi soalan ataupun saya hanya bertanya saja. Dan saya akan cuba jampuk-jampuk je lah. Maknanya kalau kalian semua ataupun korang semua ada soalan ke ataupun ada apa isu-isu yang berkaitan dengan perkhidmatan online, kat sini kita melibatkan juga kelas online, aktiviti online atau program online ataupun juga berkenaan dengan counselling online semua tu. Yang mana kita buat face to face di college, sekarang ni kita terpaksa buat secara online. Okay, apa sahaja yang korang rasa nak bincang ataupun nak tanyakan kepada moderator ataupun kepada panel kita pada tengah hari ini, korang boleh komen kat bawah ni kat bawah ni. Jadi sebelum tu korang like dia, like lepas tu share, okey, kepada sahabat-sahabat korang yang lain yang belum masuk lagi. Jadi untuk yang pertamanya, okey, yang pertamanya soalan saya ataupun perbincangan kita pada hari ini, kita mulakan dengan bagaimanakah persediaan ataupun persiapan pihak college untuk menghadapi norma baru dalam COVID-19 ni untuk sediakan perkhidmatan atas talian kepada pelajar-pelajar kita. Okay. So terima kasih moderator kita hari ni, Sir Azim, orang yang ramai peminat katanya lah. So actually persediaan daripada pihak college berkenaan dengan pembelajaran ataupun apa sajalah secara online, kita dah buat daripada orang kata semasa awal dulu, start mula-mula PKPB, okey, PKP, okey. So sebenarnya
kelas secara atas talian ni ataupun perkhidmatan secara atas talian ni berupaya untuk membantu pelajar-pelajar lah untuk mengekang. Yang pertama mesti mengekang penularan COVID-19. Itu yang pertama lah. Yang kedua untuk memastikan keselamatan pelajar kita supaya tidak ada berlaku penularan baru ataupun tak ada berlaku orang kata tiba-tiba ada kluster college pula kan yang baru. Jadi kita untuk elakkan perkara-perkara begitu kita amalkan pembelajaran secara online ataupun secara dalam talian dan juga segala urusan-urusan kolej dibuat secara dalam talian. Jadi kita ada beberapa perkara lah yang memang kita telah amalkan dan saya rasa benda ni pun diamalkan oleh kebanyakan institusi pengajian tinggi dekat Malaysia ni dan seluruh dunia. Sebenarnya benda ni dah lama tapi disebabkan COVID-19 ni pandemik ni, benda ni jadi terlebih awal kita amalkan, lagi cepat. Benda ni memang dah lama. Kalau kita nak katakan orang yang mencipta apps untuk atas talian ni, benda ni dah lama. Tapi disebabkan berlakunya pandemik ni, jadi kita terpaksa mempelajari dengan cepat. Jadi semua orang perlu belajar dengan cepat, semua orang perlu berubah untuk mempelajari. Macam saya yang tak reti nak buat video pun semua tiba-tiba tahu nak buat video. Terpaksa. Terpaksa tahu. So macam gitu juga dengan student. Kalau katakan selama ni mereka berjumpa direct dengan lecturer, dengan kawan-kawan, tapi disebabkan atas nasihat KBT sendiri, JPT sendiri dan atas nasihat MKN, kita akur dan untuk semua pelajar, termasuklah pelajar baru, even though diorang tak dapat hadir ke sini, kita tetap jalankan pengajian secara online untuk memudahkan mereka supaya mereka tak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. So itu yang kita amalkan lah. Jadi antara apa yang kita amalkan tu maksudnya pakai apa pakai apps apa? Sebab ada kadang-kadang student ni daripada sekolah sekolah memang dia tak pernah explore ataupun terdedah dengan aplikasi-aplikasi ni. Dia orang tahunya TikTok, WhatsApp, Facebook. Jadi yang apps apa yang kita guna untuk aktiviti online ni? Kelas ke ataupun semualah berkaitan dengan online. Macam saya katakan tadi, saya kupas balik. Online tu bukan hanya tertakluk kepada kelas sajalah. Maksudnya even kita punya counter pun kita buat secara online. Jadi kalau ada masalah berhubung apa saja masalah, pelajar boleh berhubung dengan pihak DSA, pihak bursary, pihak student affairs secara online. Maksudnya kita ada sediakan nombor-nombor WhatsApp. Begitu juga kalau pelajar yang menghadapi masalah dari segi masalah personality, keluarga dan sebagainya, kita juga ada sediakan counselling secara online. So even though dari segi akademik, kita juga menyediakan maksudnya platform-platform. Sama ada guna Google Classroom. Selama ni kebanyakan lah. Macam dulu kita ada MOOC, tapi MOOC ni agak berat sikit daripada feedback yang saya dapat daripada lecturer dan pelajar. MOOC ni agak berat sikit untuk pelajar. Kalau data tu 1 gig je memang tak cukup lah kan untuk masukkan everything dalam MOOC tu. Jadi mereka beralih kepada GC, Google Classroom. Dan dekat Google Classroom tu mereka ada juga selitkan benda-benda yang lain seperti Kahoot, apa-apa saja game yang menyeronokkan student. Jadi taklah apps tu hanya Google Classroom saja. Jadi ada benda-benda lain yang mereka selitkan supaya lebih ceria, lebih seronok kelas tu. Mana setakat ni feedback daripada student tu seronok So far Alhamdulillah lah. Itu pandangan mereka. Tapi mungkin ada juga halangan-halangan lain yang kita perlu kenal pastilah. Jadi kalau kita dah mulakan kelas online ni ataupun aktiviti online semua ni sebelum daripada semester lepas saya semester rasa lepas, dah start dah. Masa PKP pertama tu. Yes, PKP pertama. Jadi sepanjang dah hampir 6 bulan ni. Dah bukan 6-7 bulan ni. Macam mana dia punya cabaran? Sebab saya tengok, saya sebagai pensyarah juga saya pensyarah saya beritahu sebab saya pernah kelas, saya buat online kelas, saya pakai Google Meet Google Meet. Lepas tu kebanyakan student ni dia macam dia off dia punya kamera.
Okay, sign off saya punya kamera tak bagi, tapi dia tak apa. Tu saya pelik. Dia buat je macam tu. Kadang-kadang saya dengar dia macam bunyi pinggan dengan sudu. Saya rasa dia makan kuku crush tu kan. Sebab benda tu macam mana? Sebab kita buat kelas online kan. Kita buat kelas online tapi kita bersungguh sebagai pengajar. Sebagai pengajar. Tapi pelajar ni sendiri dia makan kuku crush lah, honey star lah apa semua kan. Lepas tu makan nasi lah apa semua. Lepas tu kadang-kadang terbaring pun ada. Saya tanya, kau buat apa semua tu? Terbaring ke tu? Tengah baring. Dia ingat kita video call kan. Jadi benda tu saya rasa cabaran lah sebagai kelas yang kita tengah buat ni. Jadi saya sebagai maknanya pengalaman yang saya bagi tahu tadi tu cabaran-cabaran yang biasalah sebagai masyarakat. Jadi selain itu apa lagi sebagai pihak kolej lihat secara umum cabaran-cabaran lain macam mana? Okey, saya faham apa yang Azim alami tu ya. Saya pun ada a few orang kata training yang saya conduct secara online kepada pelajar, and then kadang-kadang ada kelas part time yang saya ajar. Ada yang tidur dengar bunyi apa? Duk kalau orang utara kata mengeruh kan. Maksudnya duk duk tidur. So bila kita dah habis pun dia duk mengeruh lagi tak habis sampai kita leave meeting dia lah. So bagi saya sebenarnya yang pertama attitude pelajar tu sendiri. Dia kena ingat nawai tu dia datang sini untuk belajar. Okay. So kalau nawai tu dia untuk belajar, jadi dia kena sempurnakanlah pengajian dia. Maksudnya kalau pergi kelas tu kenalah attend kelas. Kalau kita dah daftar diri kita untuk pergi ke kelas certain subject, jadi kita kena pergi kelas tu, attend kelas tu, fully attend kelas tu. Kalau ada 14 kali kedatangan, datang 14 kali. Maksud saya kita attend kelas tu sebab kita dah nawai tu kita memang untuk belajar. Tapi sekiranya kita ada problem, katakan kita kena hantar ibu bapa kita sakit. Saya faham. Kadang-kadang COVID-19 ni kita duduk rumah, jadi student yes, kadang-kadang ibu dia suruh pergi pasar, kadang bapa dia minta dia hantar ke hospital, kita faham. Tapi maklumkan kepada lecturer. Okey, katakan saya tak dapat attend disebabkan ada kekangan. Boleh dapatkan maklumat daripada lecturer tu ataupun kawan-kawan apa yang lecturer bagi tadi. Tapi yang saya saya rasa bersyukur sebab kolej ni kebanyakan lecturer yang pihak akademik buat, dia buatkan video pengajaran untuk pelajar. Jadi video tu, even though kalau katakan kita tak dapat attend kelas, kita boleh buka video tu sampai kita faham. Kita boleh buka and then pause, buka pause sampai kita faham, kan? Jadi benda tu bukan satu alasan yang logik lah kalau katakan kita masih tak memahami apa pembelajaran hari tersebut. Betul tak? Sebab kita ada sediakan video dan sebagainya lah. Tapi kita adalah untuk seronokkan student tu, kita adalah beberapa buat apps dan sebagainya. Tapi yang utama sekali personality dia sendiri. Maksudnya personality diri sendiri. Dan saya rasa yang paling, kalau daripada saya ada baca certain journal berkenaan dengan online learning, ada beberapa halangan yang betul-betul orang kata memberi impact kepada pengajian pelajar. Yang pertama dari segi halangan teknologi lah. Katakan contoh teknologi. Tapi bagi saya kalau untuk menjadi pelajar, once kita dah kata you all ada online learning, dia kena preparation lah. Saya faham kadang preparation ni melibatkan kos sebab teknologi tu kita kena beli data, kan? Kita kena ada komputer, dan saya rasa ramai student yang tak ada komputer. Diorang hanya menggunakan phone. Okey? Tapi phone ni mereka memang mewah Smartphone lah yang paling canggih daripada kita lah kan biasanya. Okey, kadang-kadang lebih canggih. Saya tengok phone saya pun malu. Kadang-kadang phone student lagi canggih. So diorang gunakan phone dan sebagainya. So benda-benda tu kalau data dia limit, maksudnya dia akan limited lah kerja tugasan dia nak buat, download dan sebagainya. Begitu juga dari segi orang kata kawasan-kawasan. Certain kawasan dia punya capaian internet dia
sukar, kan, serta kawasan laju. Jadi itu halangan-halangan teknologi lah yang memang memberi kesan kepada pelajar. Yang kedua, dari segi halangan situasi. Kadang-kadang family menyokong, perlu menyokong. Jangan time kita study tu tiba-tiba ada mak panggil untuk basuh pinggan ke, kan, tolong jaga adik ke. Yelah, kita faham kadang-kadang ibu bapa bekerja, kan. So benda-benda tu kena ada sokongan yang kuat daripada family. Maksudnya family dan orang sekeliling kita kena sokong kita. Begitu juga lecturer. Kalau katakan student tu ada masalah, kita boleh consider, kalau kita katakan bagi masa pada dia, katakan tugasan dia lewat disebabkan capaian internet dia ke apa, kita bagi masa pada dia, ya. Begitu juga lagi satu, saya rasa halangan seterusnya iaitu halangan kita sendiri daripada pihak institusi sendiri. Khasnya dalam institusi ini kita ada lecturer dan kita ada support daripada kolej sendiri. So lecturer tu maksudnya dari segi masa, adakah dia boleh consider dari segi masa, and then kalau dia tengok, dia bandingkan, compare yang ini video dia lebih bagus, yang ni video dia, mungkin dia ada cara-cara lah, kaedah-kaedah tertentu. Kadang-kadang kita kena faham condition pelajar kita, kan. Jadi kita kena balancekan lah. Ataupun, dan yang terakhir, halangan personality. Macam saya katakan yang awal pada Azim tadi, halangan diri sendiri. Nawai itu kita nak belajar, so kita kena attend. Kita kena, sebelum tu saya ada bagi tips, kan, masa hari mesra hari tu ada tips. Hadir ke kuliah, buat assignment, buat exam. Last kali buat apa aktiviti online, betul? Ya, betul. Okey, cuma keadaan macam ni, sebab dalam banyak-banyak poin yang Cik Rafiza beritahu tadi, saya tertarik nak ulas satu benda berkenaan dengan personality. Sebab dia pelajar ni, dia tak macam mana, sebab kita tengok semua passion dia sendiri, sebab dia punya kemahuan tu kalau tinggi dia akan boleh buat lah, walaupun apapun dia punya halangan, cubaan dia boleh cuba atasi. Tapi kalau dia dah passion dia dah rendah, dia punya kemahuan tu rendah, maknanya dia susah nak benda keluar. Contoh keluar WhatsApp, kan, WhatsApp ke keluar Telegram member, WhatsApp pun semua dia orang dah keluar kelas, mudah sangat, maknanya dia punya halangan tu mudah sangat. Jadi cuma saya macam terlintaslah satu idea. Kalau pihak kolej selain daripada kita sediakan perkhidmatan atas talian ni, kenapa juga kita tak mantapkan kita punya sesi motivasi kot, boleh sebab student ni dia memang awasem. Macam semalam saya buat kelas untuk SPP SPP dan TPP, penuh. Mana penuh, 50 orang pelajar, penuh cukup. Tambah ada 51 orang. Satu orang tu dari sebab dia buka telefon dengan laptop sekaligus. Jadi lebih seorang lah. Jadi dua dia. Jadi benda tu awasem tu memang semangat lah. Kita takut dia macam makin lama makin turun. Lepas tu nanti exam datang balik. Dia punya typical macam tu. Jadi kalau macam ni, relevan tak kalau kita buat satu macam program tu, kita lebih kepada terapkan motivasi lah, motivasi ataupun counselling berkenaan dengan cara untuk maintain lah kita punya passion untuk belajar. Okey, saya suka cadangan tu. Cuma bagi saya pensyarah tu tahu sendiri student mana yang ada masalah sejak dari awal, sebab dia yang deal dengan pelajar tu. Kalau tak adil, saya katakan tiba-tiba saya kata okey, kaunselor pergi terjah mana-mana student ataupun buat satu, tiba-tiba yang attend tak ramai. Maksud saya yang attend sesi motivasi tu. Sebab kadang-kadang pelajar tu dia tak rasa dia perlu. Tapi sebenarnya dia perlu. Yang tahu hanya lecturer dia saja. Sebab lecturer dia yang face, kan. Jadi saya katakan kalau lecturer yang atau pensyarah-pensyarah yang tahu student ada problem, why not motivate student tu, langkah awal kita lah. And then kalau kedua, kalau kata student ni perlukan bantuan, bawa dia kepada kaunselor kita. Kaunselor mungkin ada cara-cara tertentu, kan. Dia ada step-step dia untuk untuk
tarik hati pelajar ni. So bawa student ni untuk bersama dengan kaunselor untuk join program-program kaunselor. Dan insyaAllah pada semester ni saya rasa kaunselor dah ada beberapa plan program-program untuk make sure orang kata pelajar punya level motivation pembelajaran secara online ni berterusan lah. Kita akan cuba insyaAllah. Okey, baguslah. Cuma saya nak potong sikit. Lama tak cakap ni. Boleh silakan. Okey. Yang ini untuk Sir Azim boleh ataupun Miss Hafizah pun boleh. Mungkin kalau Sir Azim sebagai lecturer, Miss Hafizah mungkin untuk overall. Sebab kita tahu macam bila online melibatkan internet. So macam mana kalau student tu sendiri dia tak ada internet, tapi bila dia dah ada internet lain pula tak ada. Lepas tu dengan tempat dengan kawasan dia yang agak susah nak dapatkan line semua. Macam mana kalau dia tak ada internet, satu masalah. Bila dah ada internet lain pula tak ada. Macam line mana pula tak ada. Maksudnya dia internet ada, line mungkin dia tinggal di kawasan yang pedalaman ataupun kampung. Kita tak mungkin ada kesukaran nak cari line ataupun internet sendiri untuk join kelas setiap online. Kelas. So Miss ataupun Sir sendiri ada tak cadangan untuk pelajar-pelajar yang menghadapi masalah? Kalau mungkin pada Miss, mungkin apa pendapat Miss tentang tu? Kalau pada Sir, mungkin apa cadangan Sir untuk student yang macam ni? Sir, silakan Sir dulu. Saya dulu. Sir dululah. Okey. Betul lah, memang betul tu, benda tu realiti. Saya pernah ada student saya ingat daripada sana, daripada seberang laut, Sarawak tak saya. Dia nak datang kelas, dia kena keluar daripada rumah, pergi ke Pekan. Maknanya masa dia kelas tu dia dalam kereta. Maknanya susah lah, dia nak datang kelas tu susah. Bukan, mana kita ingat kalau PDP online ni dia makin memudahkan sebab kita duduk kat rumah santai, relax. Tapi rupanya dia lebih susah nak sampai ke kelas sebab dia kena keluar, lepas tu kena datang kena pergi ke tempat yang ada internet lah. Jadi macam Miss Rafizah bagi tahu tadi, sebab kita ada dua option mana kita boleh buat live, lepas tu satu lagi kebiasaannya kita akan record kan. Mana kita akan record video. Record video pun satu masalah juga bagi saya. Bukan masalah juga sebab bukan masalah record video tu. Maknanya student tu sendiri, sebab saya ada tanya juga student ni, kalau yang tak datang ni, dia kawan dia kenal lah kawan-kawan dia ni. Sebab saya baru kelas dengan dia orang, dia kenal kawan-kawan dia orang. Saya tanya kawan dia yang datang kelas ni dalam Google Meet. Lepas tu tanya, kalau saya rekod video ni, saya letak dalam classroom ke dalam Telegram, korang rasa kawan-kawan korang yang tak datang ni tengok tak? Dia memang jawapan dia kepada tidak. Jadi itulah antara isu yang kita hadapi jugalah. Tapi setakat ni saya bagi tahu, sebab online ni memang perlukan internet. Kalau internet tak ada, tu bukan masalah kita juga tu masalah apa? Kerajaan. Mana kerajaan kena ambil tindakan untuk tingkatkan internet punya coverage lah di semua tempat lah. Ya, betul pandangan Nazim tu lah. Capaian internet lah, itu antara keperluan masa kini. Kalau tak ada, memang akan orang kata porak-poranda kan, pembelajaran online itu yang utama. Dan saya rasa macam kalau kita dah nak sambung pengajian, kita perlukan sokongan lah daripada pensyarah sendiri, sokongan daripada parents sendiri. Kalau parents tu memang nak hantar anak dia belajar, pasti dia ada sediakan orang kata perbelanjaan yang mencukupi untuk pelajar ni membeli dia punya data. Sebab dia tahu pembelajaran keselamatan, sebab kita buat macam gini bukan sahaja. Kita buat sebab kita face pandemik. So kalau katakan kita melanggar, kita akan memberi risiko kepada semua pelajar kita, bukannya pelajar dan termasuk juga pensyarah, staf dan sebagainya. Dan juga orang di sekeliling kita lah yang hadir di orang kata di kawasan kita. Jadi kita tak nak sebagai penyebab kepada orang kata penyebarnya virus-virus tersebut. Kluster baru pula. Kluster baru. So
kita kena bagi sokongan. Kalau kita tahu, kalau macam sebagai parents kan, kalau kita tahu memang anak kita nak sambung pengajian, maksudnya kita kena sediakanlah sikit peruntukan untuk dia beli data dan sebagainya. Sebab kita kena sokong. Macam kita dulu pun kalau macam even yalah, walaupun parents kita bukan orang senang, tapi dia tahu bila kita nak belajar, dia sediakan sikit peruntukan untuk anak-anak dia belajar. So kalau semester tu sebelum kita dapat, dulu pinjaman marah JPA kan, jadi ada peruntukan sebelum kita dapat pinjaman tu terima. Tapi kalau macam saya dulu, kalau macam cuti, biasanya kita kerja. Itu pun salah satu cara yang student boleh buat untuk dapatkan sikit belanja untuk beli data. Sebab anda sekarang berada di rumah masing-masing. Boleh buat kerja online, boleh buat jualan online, boleh jadi dropship dan sebagainya. Semua tu kita boleh dapat sikit duit untuk kita beli data untuk kegunaan pengajian kita. And then family, selain daripada support daripada family, pensyarah jugalah macam saya kata tadi, bagi masa. Kadang-kadang saya faham, macam saya berborak dengan pensyarah, a few pensyarah bagi tahu, dia kata dia faham, student dia duduk di pendalaman, boleh keluar dekat bandar pun kadang-kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali baru dapat line. Itu pun pergilah kedai McD ke apa-apa mana-mana kan untuk dapatkan wifi. Betul tak? So jadi daripada situ diorang akan download, barulah diorang dapat kesempatan untuk download segala video-video yang lecturer bagi. Sekaligus kadang-kadang memang kita tak faham, kita tak pernah tanya student tu apa masalah dia kan. Tapi ada juga yang student yang face benda tu sebab dia data tak cukup dan sebagainya. Jadi bila dia pergi ke bandar dan sebagainya, dia pergi ke KFC ke, dia pergi McD, baru dia download dia punya video-video pengajian kat situ. Dari situ barulah dia boleh buat. Dan sebagai pensyarah, saya rasa kita perlu support mereka lah. Kalau tugasan tu bagi masa sikit, mungkin seminggu. Jadi bila dia keluar tu, bila dia dah dapat semua information, dia buat dia punya tugasan dan dia ada masa untuk hantar. Kita bagi masa pada dia. Tapi janganlah sampai melebihi had. Maksudnya kita still bagi masa pada dia. Okay? Itu antara yang kita boleh bantu. Sebab macam semester lepas, saya ingat saya ada kelas dengan student daripada Sabah. Yes. Okay. Saya terpaksa, maknanya kalau sepatutnya kita letak online, kita buat pakai aplikasi video lah, Zoom ke atau Google Meet. Tapi orang ni saya terpaksa guna terpaksa guna ni lah, WhatsApp audio. Maknanya saya guna rekod je, cakap bla 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 bla, lepas tu hantar dah. Lepas tu kalau dia ada soalan bertanya macam tu. Maknanya benda tu sebenarnya salah satu cara untuk kita bantu pelajar lah. Tugas kita sebagai pensyarah, sebagai pemudah cara kepada pelajar-pelajar kita. Apa cara pun kita akan cuba bantu dia. Tak kira lah sama ada kalau dia kata dia tak boleh dapat tu, mungkin kita through WhatsApp, through Telegram. Itu pun kaedah pembelajaran. Sebab blended learning. Blended learning ni kita jangan fikir hanya satu jalan. Kita ada banyak jalan. Okay. Maknanya kita kena, maknanya seolah-olah kita kena lebih utama ke pelajar, lebih kreatif dan utama pelajar daripada saya baru pagi tadi saya ada dengar satu Siri Talk dekat IKIM, kalau kata Azim dengar lah, daripada Encik Zahid, tak silap saya, Smart Parenting. Dia kata dalam masa pandemik ni 4C yang kita kena fikir. 4C. Kita kena jadi kreatif, C, kita kena ada courage, iaitu kekuatan. Whatever yang datang tu kita kena tempuh. Kita ada communication, maksudnya communication tak kira lah whatever cara. And then lagi satu C, critical thinking. Maksudnya kalau ada problem ni, macam siapa? Viviana, apa yang you all bagi tahu tu? Viviana, okay? Dia guna critical thinking dia. Okay, dia tak boleh dapat line, panjat bukit, naik atas pokok, still dia boleh buat exam. Maksudnya dia gunakan critical thinking dia dan sangat kreatif. Orang-orang macam ni yang kita perlukan. Ya, Okay. Alright. Saya ada soalan untuk Sir Azim. Ada macam best soalan ni. Ada student tanya dekat komen. Dia tanya macam mana nak buat kelas online jadi seronok macam kelas face to face. So yang saya tahu kelas Azim seronok, macam mana saya buat? Serius? Seronok. Kalau tak datang pun sebab busy je. Macam mana nak seronok? Jarang tak masuk kelas kan. Macam mana saya bagi kelas tu seronok? Soalan tu je macam subjektif juga.
Semacam dia bergantung kepada student juga. Ada yang kita kata student seronok, ada kata setengah kata tak seronok. Maknanya dia subjektif. Cuma kalau macam saya lebih suka pendekatan yang lebih relax sebenarnya. Maknanya saya kalau mengajar ataupun saya bagi penerangan apa, mungkin satu keadaan tu saya strict sampai mungkin dalam 5-6 minit saya rehat kejap, maknanya saya sembang-sembang. Kita kena senasli maknanya kalau ada soalan pun dia orang boleh tanya terus. Saya tak suka kalau kelas lepas dah habis baru tanya. Saya nak kalau boleh tanya terus. Maknanya kalau soalan tanya angkat tangan ke ikut suka hati dia orang lah. Maknanya yang tu dia lebih dua hala tu maknanya dia communication. Two-way communication. Maknanya dia kalau nak telak pun tak sempat macam tu. Kita agak macam tu lah. Tapi kalau kita cakap seorang, dia orang pun macam dunia lain. Okey, kita bimbang dia akan hanyut lah. Ada kelas yang sama dengan Sazim ke tak ada? Pernah. Sem lepas. Dia jadi kenangan Kami jadi tak bosan sebab dia ada unsur-unsur kelakar di situ. Sebab dia tak rasa ngantuk. Satu ramai minat ni. Sebab selalu muncul time pagi. So bila muncul tu kita orang tak tahu, tak ngantuk kot. Gitu Lagi bila voice tak ngantuk. Syadu ya. Tak ada hal yang tu Yang tu kira maknanya atas kreativiti pensyarah masing-masing lah. Cuma saya bagi tahu secara saya tu saya lebih santai. Maknanya kalau walaupun subjek tu berat, saya lebih suka guna pendekatan yang ringan je. Maknanya kalau kompleks sangat pun kita jangan complicated sangat maknanya kira macam saya laki ni tak suka complicated. Maknanya kita lebih suka rungkaikan apa yang kompleks tu jadi lebih ringan, lebih ringan dan lebih seronok Maknanya kelas tu seronok. Betul seronok Seronok. Nanti boleh join lah. Saya belum rasa se-Azim ajar. Ya ke? Saya dah habis ajar saya. Dah habis dah pandai kan? Okey, ada soalan komen-komen ke? Macam ada satu soalan ni. Yang ni untuk ini untuk Azim lagi dah. Janganlah soalan ni. Okey, macam mana dengan pelajar yang terlibat, sebab kita tahu ada sekarang ni baru-baru ni ada certain tempat yang banjir. So ada juga student kita yang dekat area situ, tempat tu banjir. Dekat mana, Amel? Ada dekat kawasan Dusun Nanding, Batu 18. Kira ada kawasan-kawasan yang banjir lah. So macam mana dengan student-student ni? Adakah diorang pun diwajibkan join kelas online juga? Sebab banjir tu kalau saya tengok dekat gambar semua bukan banjir yang biasa lah. Kira banjir separuh jugalah dia punya ni, paras air dia luar biasa. Adakah diorang diwajibkan juga untuk ni, ataupun ada cara lain untuk student yang ni? Tak, saya tak pernah hadapi benda macam ni. Tak pernah hadapi pula. Saya rasa saya better bagi kat Puan Rafiza lah kot. Okey, bagi saya kalau pelajar ada masalah, dia boleh terus bagi tahu lecturer dia. Kita terbuka untuk mendengar masalah pelajar. So bagi tahulah pelajar kata saya ada masalah banjir dan sebagainya. So kalau kata sakit, bagi tahu sakit. So kita boleh consider benda-benda macam tu. Kita bukannya robot yang 24 hours nak belajar, 24 hours nak kerja kan. Betul. Kita pun ada masa-masa yang kita orang kata masalah. So bagi tahu, insya-Allah kita ada cara lah kita boleh berbincang dan ada cara. Bukannya orang kata terus kita letakkan sebagai no, tak boleh macam tu. So kita ada cara lah. Okay. InsyaAllah bagi saya semua tu boleh diatasi sekiranya pelajar tu maklumkan lebih awal apa yang berlaku. Mungkin kalau tambahannya untuk pelajar yang banjir ni mungkin kita boleh bagi masa yang fleksibel lah diorang. Kalau kelas contoh pukul 10 sampai pukul 12, mungkin kelas diorang tu bila-bila masa dia dapat join. Maknanya sebab tu macam tadi macam Puan Rafiza bagi tahu tadi kena ada video apa semua Mana benda tu dah ready made bila ready made dia boleh buat boleh tengok ataupun boleh join kelas tu bila-bila masa lah. Saya ada nak tambah sikit berkenaan tadi kita banyak fokus kepada online learning kan. Tapi kita nak juga fokus pada jangan nanti student-student baru, especially new student lah, dia kata asyik online learning je. Tapi kita ada juga orang kata perkara-perkara tambahan yang boleh sediakan, macam kita ada aktiviti online. Contohnya macam yang maklumat yang saya dapat, pihak DSA pada semester ni telah merancang pelbagai aktiviti yang orang kata yang best-best lah untuk tak kira anda pelajar baru ke, pelajar lama ke, ataupun ada pihak luar yang nak join ke, tak ada masalah. Antaranya kita ada e-sport, pertandingan Mobile Legend, PUBG. Ni saya tak pandai sangat, tapi diorang memang pandai bab-bab ni, saya tak pandai sangat. Lepas tu kita ada juga karaoke, kita ada
Apalagi talent-talent, pertandingan talent lah, kita mungkin ada pidato dan sebagainya, semua dibuat secara online. Sementara sekiranya kerajaan dah membolehkan untuk kita keluar, anda boleh datang balik. Tapi sekiranya tidak, kita akan jalankan secara online. Seronok juga sebenarnya. Buat online ni banyak juga manfaat dan juga kebaikan, keseronokan juga. Bukan saja belajar, malah kita ada aktiviti juga. Ada aktiviti. Jadi sebab kalau kita tengok tak masuk kita dah tak ada program secara face to face ataupun kelas. So bila kita online semuanya macam terhalang. Maksudnya semua pun boleh juga buat secara online tapi ada kelainan sikit lah. Saya memang cukup ingin ucapkan syabas dan tahniah lah kepada broadcasting team macam hari ni kan. Even kat rumah pun yang lain boleh join, boleh dengar info-info yang macam ni, yang berguna, yang kita boleh share ramai-ramai dengan kawan-kawan. Lepas tu kita ada MPP yang sentiasa bersedia menjalankan pelbagai aktiviti. Okay? Dan saya juga galakkan kalau dalam kelas kita boleh buat pelbagai aktiviti lah selain daripada aktiviti yang dianjurkan oleh DSE. Kalau ada kelas nak buat aktiviti, macam Azim nak buat aktiviti apa-apa tu, terpulanglah pada subjek masing-masing kan. Apa saya nak buat Buat apa? Buat tak tahu dahulu. Saya sini loading tengah loading dulu nak fikir. Jarang tak kelakar ni. Dah habis belum. Bukan. Saya nak pergi Anis ke? Tak, nak cakap dah lagi. Tak, sebab semalam saya tanya betul ke saya yang akan jadi moderator. Okey, bila dah bincang-bincang saya tanya kenapa? Sebab yelah ramai yang minta, ramai juga yang cakap nak si Azim. Tiba-tiba saya cakap tiba. Sebab ramai juga yang tanya bila hari Mesti Pelajar hari tu, ramai bila Miss Noli bagi penerangan pasal DPK, DPI, dan ada certain student yang tahu Sir Azim di bawah Miss Noli. So dia tanya mana Sir Azim. So kita nak bagi Sir Azim. Kita bawakan Sir Azim untuk korang. Nak bagi time hari Mesti Pelajar tak cukup masa, kita bawa kat sini. Bagi saya cakap banyak. Boleh juga kan. Terima kasih. Ini untuk kami bagi dekat semua student sebab dia kata nak Sir Azim. So kami bagi dekat semua. Lepas tu mana dia orang tu sekarang? Itulah. Ada kat sini. Ada ke? Itu dia orang bising kan? Itu dia orang live punya bising kan? Dia orang komen-komen. Itu dia orang minta Sir Azim. Panggil dia orang datang sini. Dia suruh cakap apa tak tahu. Okey. Jadi kita teruskan maknanya berbalik kepada aktiviti atas talian tadi. Kita dah bincang tentang keadaan macam mana kelas online, aktiviti online, lepas tu cabaran-cabaran dan solusi pun kita dah selitkan sikit-sikit. Mungkin ada apa lagi berkenaan dengan solusi ataupun apa jalan untuk penambahbaikan lah. Maknanya kalau yang ni mungkin pensyarah-pensyarah yang ada kat sini boleh dengar, boleh ambil sebagai panduan juga kat situ. Kalau ada tambahan lah keunikan ke? Itulah saya kata, nak katakan solusi tu dia depends pada keupayaan masing-masing kan. Ada orang ni dia lebih suka solusinya kepada video, ada orang ni lebih suka kepada buat lawak dalam kelas kan. Ada orang ni dia tak payah buat lawak, tak buat apa-apa, dia tengok muka dia pun student dah suka. Okey. So masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. Jadi bagi saya yang penting kreatif lah. Lecturer kena kreatif. And then cari apps-apps yang terkini kan. Macam sekarang ni pun kalau kita tengok even macam saya kata tadi, pembelajaran online, aktiviti online, perkhidmatan online. Macam sekarang pun dekat di urusan pun dibuat secara online. Dan anda semua boleh pelajar-pelajar di luar sana boleh terus WhatsApp dengan DSA. Saya diberitahu ada beberapa nombor, maybe you all boleh, orang kata nak simpan kan nombor ni. Contohnya macam Department of Student Affairs, katakan ada masalah tentang, biasanya Student Affairs ni dia ada masalah tentang pinjaman, masalah tentang aktiviti dia, ataupun ada masalah tentang apa sajalah. So nombor WhatsApp yang dia boleh contact iaitu 03 9287 2786. Saya ulangi. Okey, 03 9287 2786. Itu untuk itu untuk Department of Academic Affairs.
Yang ni untuk berkenaan dengan kad matrik, masalah result dan sebagainya. Itu Department of Academic Affairs 0392872786. Okey. Untuk bursary, yang ni biasanya pelajar-pelajar ni, dia selagi pinjaman dia tak dapat, every semester selagi tu duduk keriau kan. Tanya KP dia, tanya lecturer dia, tanya DSA, sampai DSA pun tak larang nak angkat. So bursary ataupun bahagian kewangan, nombor WhatsApp 0392004139. Itu nombor bursary. Saya ulangi 0392004139. Dan untuk Department of Student Affairs, macam tadi saya kata, yang ni pelajar sukalah side activity, nak kenal dengan Cik Man pun, dengan Mel ke pun boleh juga. MPP kita pun ramai kat depan ni. So nombor WhatsApp dia 0392005471. Okey, 0392005471. Itu antara yang anda boleh hubungilah sekiranya ada berkaitan dengan urusan college. Okey. Selain daripada kreatif, maksudnya kita kena selitkan, jangan belajar je, kita selitkan dengan yang lain-lain supaya balance lah ya. Kalau nak hubungi Azim macam mana? Untuk student lah. Maksudnya kalau kita tengok macam face to face, kalau nak jumpa lecturer, kita pergi office, lepas tu tunggu dekat DR. Tapi kalau macam online ni, adakah sepunya waktu setiap masa boleh contact saya ataupun ada certain waktu je? Kan kacau. Working hour ke? Saya tengah pergi ni ke? Okay, macam shopping. saya tak. Macam saya simple je. Kalau saya tengok ada notis, saya tekan je lah. Cuma kalau tengah malam tak lah. Tengah malam pukul 12, pukul 1 tu kadang-kadang noti pun, masa tu buat apa tak. Kalau contohnya kalau tak tidur lagi, saya tak tekan lah. Maknanya esok kan saya balas. Tak boleh lah tengah-tengah malam kan. Malam pukul 12 saya reply. Semalam Kenapa beritahu aku? Tak, tapi berkantun jugalah Maknanya kalau nak hubungi pun, saya rasa student saya tak ada isu pun. Sebab dia orang dalam grup WhatsApp. Nombor WhatsApp kan ada kat situ kan? Ada dia. Kalau sebelum ni macam tu. So kalau lebih pada chat lah, bukan call lah kan? Biasanya chat je lah, WhatsApp je lah. Kalau ada yang call je? Kan ada Instagram. Kalau ada yang call je? Instagram DSA lah. Simple. Instagram je? Tak payah. Tanya kat situ lah, tanya kat DSA. Instagram Azim ada. Nanti bagi lah. Tak apa, simple je lah. Abang kata Azim lelaki tak complicated. Ya, saya pun okay. Okay, saya ada info. Okay, bagi sesiapa student yang tak ada Facebook, it's okay, jangan risau. Penerbit broadcast akan upload live di YouTube DSA. Okay, korang boleh pergi YouTube DSA, korang boleh tengok. Akan diupload sehari atau 2 hari selepas hari inilah untuk membaikkan video. Okay, InsyaAllah. Jangan risau, semua orang boleh tengok. Yang ada Facebook boleh tengok, yang tak ada Facebook pun boleh tengok, tak ada masalah. Alright. So okay, so tadi kita dah pun berborak, berbincang, santai lah, semualah ada. Dengan sesa pun kena. Okay, so harapnya semua yang ada yang masuk, ada yang keluar tadi dalam live ni, harap korang dapat penerangan lebih lanjut pasal online ni. Bukannya kelas online je sebenarnya. Online ni dia banyak, ada banyak cabang dia. Urusan college online activity. So harapnya korang faham. Dan kalau ada apa-apa masalah, macam biasa, macam Miss Hafizah pun cakap tadi, boleh contact nombor-nombor yang ada, yang tertera tadi. So terima kasih pada Sir Azim dan Miss Hafizah sebab sudi luangkan masa berborak, bagi idea, bagi penerangan, pendapat untuk live kali ni. Apa dia? Kesimpulan. Saya nak bagi kesimpulan. Tak apalah, bagi Sir. 1 minit. Tak apa, bagi Sir kesimpulan. Boleh, Sir nak bagi kesimpulan. Sebagai pensyarah yang baru di KTEC. Cakap-cakap saya tahu kat mana simpulnya. Sekarang ni saya ada simpul. Okey, kesimpulannya untuk aktiviti atas talian, terutamanya kita fokus pada PDP. Saya nak bagi cadangan juga sama ada lecturer yang ada kat sini, lecturer yang ada kat sini, ataupun mungkin student juga, dia boleh ambil cadangan ni. Macam saya suka juga buat, sebab kita tengok
Ayat tadi tak habis saya buat ayat baru. Macam kita tengok student ni dia final exam baru datang. Contohnya awal datang ramai, lepas tu tengah-tengah tu kosong hilang. Bukan kosong hilang lah, maknanya separuh datang, separuh tak datang. Lepas tu bila dah sampai ke final exam, full kehadiran maknanya semua submit. Jadi cadangan saya simple je. Kalau macam saya tengah buat sekarang ni, setiap kelas saya tu ada soalan exam. Mana bila dah habis kelas, saya tak akan bagi tips lah. Dia orang akan refer balik kelas-kelas yang dia orang pernah hadir dulu lah. Maknanya penerangan pun dalam kelas tersebut lah. Kalau dia, kadang-kadang student ni pandai juga dia copy paste je. Jadi dia ingat kita ni bukan student dulu Saya tahu copy paste macam mana dengan ayat yang sendiri macam mana. Kadang-kadang saya tengok sekolah student dia sama. Contohnya A dengan B, jawapannya sama, sebiji, tak ada beza pun, kecuali titik dengan koma je beza. Ya betul saya pernah ada macam ni. Saya buat macam mana, kalau markah tu 10, saya bagi 5-5. Sebab dia orang dah share dia punya jawapan. Jadi markah pun saya share juga lah apa? Sharing is caring gitu. Okay. Terima kasih. Itu je lah kesimpulannya. Terima kasih Azim. Macam saya cakap tadi, so untuk semua student, tak kisah student saya atau semua student KTAC, selalulah hadir kelas online, siap sedia kemas walaupun kita online, mandilah dan mandi. So untuk Miss Rafiza ada kata-kata yang last word untuk semua student dan semua warga Cybernetics? Semua warga Cybernetics, kita sama-sama berjuang untuk melawan COVID-19, insyaAllah. Kita pasti berjaya. So amalkan semua SOP supaya kita dapat kurangkan kadar peningkatan insyaAllah yang dijangkiti lah. Dan insyaAllah kita sama-sama doakan sekiranya dapatlah kita berkumpul kembali. Dan dalam amalkan e-learning tu, SOP tadi, saya nak SOP yang saya masukkan tadi, first pakai pelitup muka lah tapi hari ni saya keluar set, saya pakai lah pelitup muka, and then kedua penjarakan fizikal. Kalau social ni kita memang sentiasa bersosial, jadi saya lebih suka gunakan penjarakan fizikal. And then yang ketiga, basuh tangan selalu, hand sanitizer. Jangan lupa amalkan 3 perkara tu, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Itu yang utama. Sama-sama kita doakan, dan saya harap semualah, tak kira anda pensyarah, anda orang di luar sana, sama-sama kita doakan dan sama-sama kita berjaya. Tak kira dalam apa jua yang kita ceburi, insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. So, terima kasih banyak-banyak Cik Rafiza dan juga Sir Azim. Rasanya itu saja untuk setakat ni, untuk episod kali ni yang pertama program Sembang Santai kita. Kita berjumpa lagi pada minggu depan bersama kami lagi ataupun bersama moderator dan tetamu jemputan yang lain. Dan jangan lupa untuk patuhi SOP yang ditetapkan, pakai pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan sentiasa jaga jarak fizikal. Jangan keluar kalau tak ada benda yang penting. So kita jumpa minggu depan bersama kami lagi, insyaAllah. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye. Bye. Malam ini